Dalam kalangan jin ni seolah-olah ada ustaz-ustaz dalam kalangan jin, ada alim ulama dalam golongan jin. Sama juga dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan alam gaib ataupun benda-benda yang gaib. Okey, benda gaib ni secara ringkasnya terbahagi kepada dua. Perkara gaib yang disampaikan kepada Nabi ataupun perkara gaib yang Nabi tak tahu. Okey, mungkin ada dalam kalangan kita ni kan, bila kita bincang berkaitan dengan benda gaib, dia akan ingat jin, syaitan, iblis, panorama, kena hasutan kan, histeria dan sebagainya. Mungkin ada dalam kalangan kita ni suka benda-benda yang gaib, suka pergi ke tempat yang lama ditinggalkan oleh manusia, rumah yang lama ditinggalkan, hutan yang lama tak pernah diterokai, untuk buat cari something yang mereka nak. Itu di antara kepuasan masing-masing. Disebabkan itu mereka minat dan mereka buat benda-benda macam tu. Dan kalau kita tengok dekat YouTube pun, ramai dalam kalangan YouTuber kita daripada Malaysia sendiri pun yang ramai pergi dekat rumah-rumah yang lama, hospital yang lama, buat panorama dan sebagainya, tunjuk video dan sebagainya. Malah orang negara luar sekalipun dah ramai YouTuber-YouTuber yang buat demikian. Ada dua faktor. Faktor yang pertama mungkin disebabkan mereka minat benda-benda macam tu. Dan faktor kedua mungkin mereka ni nak tarik orang yang minat. Macam mungkin dalam kalangan anda yang minat, yang suka melihat, untuk menarik orang yang minat untuk melihat YouTube channel mereka. Itu perkongsian yang mereka buat. Itu perkongsian masing-masing. Tapi hari ini saya nak ceritakan berkaitan dengan benda gaib. Benda gaib ni jangan kita ingat jin. Sebab jin pun di antara benda yang gaib juga. Kalau kita tengok dalam surah Al-Quran, kalau kita tengok dalam Al-Quran bagaimana Allah ceritakan kejadian jin. Allah kata, aku menjadikan jin ataupun Allah menjadikan jin daripada angin api yang panas sehingga kan masuk ke dalam liang Roma. Dan kalau kita tengok dalam Ibnu Katsir sendiri pun, Ibnu Katsir ambil daripada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya jin yang dijadikan daripada api yang marak dan api yang menyala-nyala. Dan kalau kita tengok pandangan daripada Amr ibn Dinar, kata Amr ibn Dinar, sesungguhnya jin dijadikan daripada nyalaan matahari. Panas ni matahari. Begitulah kejadian jin. Kalau kejadian manusia berbeza dengan kejadian jin. Dan jin ni merupakan satu makhluk ataupun sepakat para ulama mengatakan jin ni dia diberi taklifan ataupun diberi tanggungjawab sama dengan manusia. Apa yang manusia buat, apa yang manusia lakukan, itulah yang dilakukan oleh jin. Which is jin kena beriman kepada Nabi, jin kena beriman kepada Allah, kena meyakini yang Nabi adalah Rasul Allah, dan kena meyakini Allah adalah Tuhan sekalian alam. Itu jin. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni untuk beribadah kepada aku. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keimanan dan kekufuran sebagai kayu ukur bagi menilai seseorang itu ataupun jin itu beriman ataupun tidak beriman. Kalau manusia, kita menilai dengan keimanan seseorang, adakah dia itu beriman dan tidak beriman. Sama juga dengan jin. Ada dalam kalangan jin yang beriman, ada juga dalam kalangan jin yang tidak beriman. Dan jin juga sama dengan manusia, which is mereka ni beribadah kepada Allah, berpuasa, solat berjemaah, solat bersendirian kan, sama macam kita. Dan dalam kalangan jin juga mereka di antara satu sama lain, kata Dr. Wahab Zuhaili, jin yang beriman akan menyeru kepada kebaikan dan mengajak jin-jin yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Nabi untuk melakukan kebaikan, untuk masuk Islam. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sama juga dengan manusia. Dalam kalangan jin ni seolah-olah ada ustaz-ustaz dalam kalangan jin, ada alim ulama dalam golongan jin. Sama juga dengan manusia. Dan kalangan manusia ada ustaz, dan kalangan manusia ada alim ulama. Begitu juga dalam kalangan jin. Cuma apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah benda gaib. Ada tiga jenis benda yang gaib. Benda gaib ini ada tiga jenis. Jenis yang pertama berkaitan dengan benda gaib adalah benda gaib yang hanya Allah sahaja yang tahu. Dekat sini pecah 5. Dekat satu saja dah pecah 5. Nanti kita akan bincangkan nanti ni. Okey. Benda gaib yang kedua. Benda yang gaib kedua adalah benda gaib yang kita tak tahu, yang orang lain tahu, ataupun yang orang lain tahu tapi kita tak tahu. Seperti contoh apa? Seperti contoh orang yang membuat soalan peperiksaan. Dia tahu soalan yang dia buat, tetapi orang yang nak jawab soalan peperiksaan dia tak tahu. Kalau dia tahu pun hari yang dijawab exam ataupun hari dia exam, hari itulah dia akan tahu. Contoh dia macam tu.
ataupun kita ambil duit. Kita ambil duit RM10, RM50, RM15 ke, tak kisahlah berapa jumlah, kita masukkan ke dalam poket kita. Poket baju, poket seluar dan sebagainya. Siapa yang tahu ada duit dalam poket kita? Kita seorang tahu. Orang luar tak akan tahu. Dan siapa tahu berapa jumlah duit yang kita masukkan? Kita seorang je tahu. Tapi orang lain tak tahu. Sama juga macam kita. Kita tak tahu apa yang orang lain buat. Sama juga. Itu benda gaib. Benda yang kita tak tahu. Dan benda gaib yang ketiga adalah benda gaib yang disampaikan kepada Nabi SAW. Dekat sini pecah dua. Which is yang pertama sekali Nabi sampaikan kepada umat dia, which is sampai kepada kita. Dan yang kedua, Nabi tidak ceritakan kepada kita. Saya nak fokus yang pertama. Nabi ceritakan kepada umat dia. Antara salah satu contoh, Nabi mengatakan dengan jelas, aku mengenal lelaki terakhir keluar daripada neraka yang nak masukkan ke dalam syurga. Terkadang dia tersembam, terkadang dia bertatih-tatih, terkadang merangkak nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengenal, Nabi lihat dengan jelas. Dan Nabi juga ada mengatakan, aku mengenali 10 orang yang dilantik oleh Imam Mahdi untuk pergi menyiasat adakah Dajjal sudah keluar ataupun tidak. Dalam keadaan kejadian ini belum lagi berlaku, tapi Allah zahirkan, Allah tunjukkan kepada Nabi kita akan perkara-perkara yang gaib. Antara yang famous adalah Nabi melihat malaikat Jibril ataupun Nabi ada hubungan dengan malaikat Jibril alaihi salam. Itu pun benda gaib. Benda yang kita tak tahu dan benda yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Itu benda yang gaib. Okey, apa yang pertama tadi saya sebut? Benda pertama adalah benda gaib yang hanya Allah sahaja yang tahu, yang orang lain tak tahu. Ada 5. Yang pertama sekali adalah hanya Allah sahaja yang tahu, iaitu Allah juga tahu apa yang berlaku hari esok. Hari esok apa yang berlaku untuk kita dan untuk orang lain. Kita hanya boleh merancang. Kita merancang esok nak buat apa kan, esok dan sebagainya, apa kita nak buat, kita boleh merancang. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita esok. Tapi dalam asbab kita, dalam urusan kita sebagai seorang manusia adalah untuk kita merancang. Okey, yang pertama. Dan yang kedua, hanya Allah juga yang tahu adalah apa yang berlaku dalam rahim. Macam mana pembentukan darah, bilakah berlakunya, bilakah bilakah itu, apa yang berlaku dalam alam rahim, Allah jua yang tahu. Bilakah roh dimasukkan dan sebagainya, itu semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga adalah tidak ada orang tahu melainkan Allah, iaitu berkaitan dengan rezeki seseorang. Kita rezeki kita tak tahu, tapi Allah yang menentukan rezeki kita. Allah tahu bilakah rezeki kita, berapakah rezeki kita dan sampai bila rezeki kita. Itu semua dalam ilmu Allah. Allah yang menentukan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan kematian seseorang. Semua orang tak tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu bila kita akan mati, saat bila, hari mana dan sebagainya. Yang keempat. Dan yang kelima adalah hanya Allah juga tahu bilakah akan turunnya hujan. Akan turunnya hujan bila? Kan terkadang kita tengok awan dah mendung, bunyi guruh, kuat bunyi guruh kan. Sampai kan kita pun takut kan, tapi tak turun hujan. Tapi ada hari yang tenang je, yang matahari panas tiba-tiba turun hujan. Itulah sebagai salah satu tanda yang hujan tak hujan itu dalam ketentuan Allah. Allah yang menentukan segalanya. Tapi bukan ini saja yang Allah juga tahu, banyak lagi, tapi ini adalah salah satunya. Okey, itu yang berkaitan dengan alam gaib. Jangan kita ingat alam gaib ataupun benda-benda gaib hanyalah jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Kalau iblis pun benda gaib. Tapi iblis walaupun di alam gaib, benda gaib, benda kita tak boleh nampak, tapi iblis ni boleh berupa menjadi seorang manusia. Boleh bertukar wajah, boleh bertukar bentuk menjadi manusia. Seperti mana dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, yang suatu hari Nabi Musa didatangi oleh iblis. Iblis berupa dalam keadaan bentuk wajah manusia. Bentuk manusia lah, bentuk macam kita. Dia pergi jumpa Nabi Musa. Adakah Nabi Musa kenal itu iblis? Yes. Nabi Musa tahu itu adalah iblis. Nabi kot, mestilah dia tahu kan. Maka apa kata iblis bila jumpa Nabi Musa? Wahai Nabi Allah Musa, wahai Musa, aku datang dengan satu niat yang baik. Kata iblis, aku datang kepada kamu dengan satu niat yang baik. Maka sambung iblis, boleh tak kamu guna syafaat kamu minta kepada Allah supaya Allah menerima taubat aku. Kata iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa ni terus minta kepada Allah, angkat tangan terus minta kepada Allah. Apa kata Allah? Apa balas Allah? Boleh, dengan satu syarat, iaitu pergi kepada kubur Nabi Adam alaihi salam dan sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud ni bukan sujud sembah. Pergilah sujud kepada Nabi Adam. Maka iblis bila dengar macam tu,
naik marah dia. Bila Nabi Adam ataupun time Nabi Adam hidup, iblis tak sembah. Inikah bila mana Nabi Adam dah ada dalam kubur, lagilah tak akan disembah ataupun lagilah tak akan iblis mengakui akan kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Itulah egonya iblis. Kita jangan jadi ego seperti iblis. Jangan kita ni bongkak, jangan kita ni angkuh dalam sesuatu benda. Bila kita belajar sesuatu, jangan kita ni berasa kita ni alim. Ramai lagi dekat luar sana yang alim daripada kita. Ramai dekat luar sana yang lagi tahu daripada kita. Jangan disebabkan kita belajar sedikit, kita merasakan diri kita alim, merasakan diri kita hebat, sehingga kan kita ni merendah-rendahkan orang, sehingga kan kita ni memandang rendah kepada orang. Itu benda yang tak baik dalam Islam, dan Nabi tidak mengajarkan benda yang begitu kepada kita. Jadi itu saja untuk video kali ini. Saya harap video kali ini anda dapat sesuatu dan anda boleh kongsikan video ni kepada orang lain. Dan terima kasih kepada semua yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.